السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين وفي البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang dapat kita lakukan adalah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan kita tahu kita boleh buat baik. Bukan disebabkan kita sihat kita boleh buat baik. Bukan disebabkan kita kuat kita boleh buat baik. Sewaktu kita sihat dulu, kita tak mampu untuk berbuat kebaikan. Seperti mana keadaan sekarang. Keadaan kita sedang sakit. Sewaktu kita kuat dulu, kita tak mampu untuk berbuat kebaikan. Seperti keadaan kita sekarang yang semakin hari semakin lemah. Ilmu yang ada pada kita tidak menjamin untuk kita berbuat kebaikan. Tetapi kebaikan dan kejahatan yang kita tinggalkan adalah daripada kehendak Allah. Dan inilah himpunan kalimat hauqalah yang selalu orang lupa tentang perkataan ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan Allah dan kehendak Allah, kekuatan Allah bi'aunihi. Bukan dengan sebab kita tahu kita ada ilmu, kita boleh buat baik. Kita boleh meninggalkan kejahatan. Selama ini kita tahu yang benda ini jahat tetapi kita masih melakukan. Lalu kita menyalahkan ini adalah kejahatan syaitan. Syaitan hanya membisikkan, mengkhatirkan kepada kita akan bisikan kejahatan. Yang melaksanakan kejahatan itu kita. Kita terlupa bahawa setiap kebaikan, melaksanakan kebaikan itu dan meninggalkan kejahatan itu adalah daripada kehendak Allah. Tatkala inilah
Kita terlupa tentang didikan Allah dan tarbiyah Allah di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, kami meletakkan ubudiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tempat yang selayaknya untuk kita meletakkan ubudiyah dengan sebenar-benarnya. Illallah, melainkan Allah. Lalu kita mengatakan perkataan yang seterusnya, wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami minta tolong ya Allah. Dulu tuan-tuan, setiap lepas salah, khususnya maghrib dan subuh, kita akan selalu baca selepas daripada amanar rasul, kita akan baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sehingga akhir. Dan pada ayat itu ada kita bacakan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ayat yang awal itu kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ila al akhir al ayat. Sekarang kita dah tak dengar dah tuan-tuan. Dah tak dengar. Dah semakin aurat zikir ini semakin pendek. Semakin pendek, semakin singkat. Dan perkara ini telah diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat aku akhir zaman besok badan dia lemah dan umur dia pendek. Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan lemah ini tuan-tuan, itu ibadatnya jadi sedikit. Badannya lemah dengan agama. Badannya lemah untuk buat ibadah. Tetapi badannya kuat untuk hal keduniaan. Orang mampu cari duit daripada pagi sehingga petang balik, sehingga petang mereka sambung sehingga malam. Tetapi kita lemah untuk berbuat ibadah kepada Allah. Walhal apa yang kita cari selama ini tidak menjamin untuk boleh membantu kita bawa menuju ke alam yang disebutkan oleh Allah dan yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tapi kita tidak percaya. Saya percaya ustaz tapi tidak tahqiq. Kita tahu selepas hidup ada mati. Kita percaya tapi tidak tahqiq. Tidak tahqiq ini tuan-tuan bermakna masih ada keraguan. Kalau orang Melayu tuan-tuan ada persoalan, ya ke? Begitulah keadaannya. Kenapa tuan-tuan yang saya katakan kita tahu tapi tidak tahqiq? Kerana kita masih berusaha keras dalam kita melaksanakan pekerjaan dunia ini, tetapi kita tidak bekerja keras dalam kita menuju kepada alam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Darul Baqa, Darul Qarar, satu negeri yang kekal, yang Allah nyatakan kepada kita khalidina fiha abada. Satu alam yang besok di sana khalidina fiha abada. Kita seolah-olah tidak percaya, tetapi kita tahu. Apa tandanya yang kita tidak percaya? Sebab kita tidak bersungguh-sungguh menuju ke arah itu. Kita lebih bersungguh-sungguh mengerjakan akan amalan, akan perkara darul fana ini. Kita bersungguh-sungguh himpunkan duit tuan-tuan. Ada orang sehingga sakit dia himpun duit. Sehingga darah tinggi dia himpun duit.
Ada orang dia himpun duit sehingga kakinya sakit. Tetapi mereka tidak sakit kerana menghimpun akhirah. Kita tak pernah dengar orang salat sehingga sakit kakinya. Kita tak pernah dengar orang ini naik darahnya, terlalu penat kerana mengerjakan ibadat salat sunat pada waktu malam. Kalau kita tanya, Ji, kenapa Haji ada darah tinggi? Blood pressure. Saya kuat makan ni, saya makan ni, saya makan ni. Asbabnya, jawapannya adalah keduniaan. Bukan jawapannya akhirah. Besok jika ditanya, bukan jika, tuan-tuan, pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah jawapan kita itu diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, aku berikan kamu anggota yang 7, apa yang kamu buat? Apakah tatkala itu kita boleh menipu Allah? Seperti mana kita menipu manusia di dalam dunia ini? Tuan, kenapa kamu tak boleh datang untuk majlis ilmu? Saya sibuklah. Alasan yang kita berikan satu penipuan yang besar. Walhal kita tidak gemar dalam melaksanakan ketaatan. Kenapa sampai sekarang kita tidak boleh fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam sujud dengan Allah. Kita kata saya lemah iman. Bila ditanya, wahai fulan bin fulan, kenapa tak datang ke masjid? Kita akan kata saya sibuk. Tuan-tuan, adakah jawapan ini diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ingatkan kita, tuan-tuan, alhaakumut takathur. Celakalah orang yang sibuk mencari keduniaan, kemuliaan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga jasadnya orang usung ke liang lahat. Tuan-tuan, Masya Allah. 2 tahun ini Allah didik kita. Sahabat kita, ibu kita, ayah kita, abang kita. Mereka pergi dalam keadaan yang tidak ada iringan. Sian mak ya. Tak ada siapa hantar mak ya. Tak ada siapa boleh mandikan ayah ya. Tak ada siapa boleh hantar jenazah ayah ya. Sebenarnya itulah hakikat kehidupan kita. Sampai satu masa kita akan ditinggalkan oleh orang yang berada di sekeliling kita. Sampai satu masa kita akan dibiarkan. Kita akan dibiarkan. Dan kita tidak akan dipedulikan oleh siapa pun. Cuma ingatan menjadi ingatan. Tuan-tuan, mujur ada hari raya. Kalau tak ada hari raya, tuan-tuan, 2 tahun ini tidak ada hari raya. Kita tak tengok pun kubur mak ayah kita. Kita tak jarah pun kubur nenek kita dan sebagainya. Dan kita berkata disebabkan pandemik. Jikalah tidak ada hari raya, apakah kita akan menziarahi mak dan ayah kita yang orang telah letak di tanah perkuburan? Jikalah tidak ada 2 hari raya itu, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha, apakah kita besok akan diziarahi oleh anak, isteri, cucu kita? Kita orang akan tinggalkan sorang-sorang, tuan-tuan. Dan itulah hakikatnya. Tetapi jika mana kita masa hidup ini, kita gunakan ruang ini sungguh-sungguh untuk Allah dan Rasul, sungguh-sungguh bersiap sedia untuk kehidupan yang akan datang, maka kita akan bahagia, tuan-tuan. Sebab itu apa yang disebutkan oleh ulama, roh orang yang saleh itu, kata ulama,
Mereka ini seumpama burung merpati yang putih. Mereka bebas berterbangan. Mereka tidak disekat. Mereka ini tidak dikongkong. Sehingga kan Allah menyatakan dalam Al-Quran, bal ahya'un 'indallahi. Bahkan mereka ini hidup pada sisi Allah. Golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka hidup pada sisi Allah. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, kata Allah. Mereka dapat rezeki lagi, tuan-tuan. Ini yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Begitu hebatnya orang yang apabila akalnya sentiasa memikirkan kehidupan ini, kehidupan selepas kehidupan ini. Tapi kalau kita terus menerus dalam keadaan ini, tuan-tuan, kita akan menyesal besok. Seperti mana yang disebut oleh Allah, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu perkara yang terlalu hebat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasiat pada setiap minggu. Tapi benda inilah yang susah untuk kita perolehi, tuan-tuan. Apa dia? Saya nak sharekan untuk diri saya dan tuan-tuan. Malam ni saya nak muhasabah diri saya khususnya. Kita menuju ke arah golongan tersebut atau tidak? Siapa mereka ini, tuan-tuan? Iaitu ahlut tuqa. Orang yang bertakwa kepada Allah. Benda ni nampak macam tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Orang yang bertakwa tak ada apa-apa. Tapi ia hebat pada sisi Allah. Kerana ia menjadi wasiat daripada Allah. Dan dia menjadi wasiat pada setiap minggu. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Menjadi wasiat. Setiap minggu diingatkan kepada kita semua, takutlah dengan Allah. Takutlah dengan Allah. Takutlah dengan Allah. Tapi telinga kita ni, tuan-tuan, ada, tetapi kita tak dengar. Kita ada telinga, tetapi tidak mendengar kebaikan itu. Yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ada telinga kita tak boleh dengar, tuan-tuan. Kita tak boleh menerima kebaikan sebab kita degil. Kita degil itu bukan degil dengan manusia, tetapi kita degil dengan Allah. Kita lawan Allah secara tidak langsung. Kita tentang Allah secara tidak langsung. Kita engkar dengan Allah secara tidak langsung. Allah ingatkan kita setiap minggu, tetapi kita tidak mengambil peringatan tersebut. Setiap minggu, usikum wa iyaya bittaqwallah. Tuan-tuan, siapa orang takut dan macam mana amalan orang takut? Allah ni, tuan-tuan, sayang kat kita. Sayang, tuan-tuan. Dia bagi tahu dekat kita macam mana nak jadi orang takut dan apa sifat orang takut. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Apa kata Allah? Tuan-tuan, orang yang bertakwa ini, apa yang perlu dia buat nak menjadi orang yang takutkan Allah? Pertama, apa kata Allah? Bersegera minta ampun dengan Allah. Sekiranya kita melakukan maksiat dengan Allah, dan segera minta maaf dengan makhluk jika kita buat salah dengan makhluk. Ustaz, saya tak ada dosa, ya ke? Ya ke kita tak ada dosa? Betul ke kita orang bersih? Ya ke kita orang maksum? Yang kita tahu maksum ini hanya Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ada dosa tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan orang bersih. Tapi saya orang yang dosa banyak. Dosa kita banyak tuan-tuan. Jika seorang ayah, dosa kita dalam melaksanakan amanah sebagai seorang ayah. Tuan-tuan, anak kita semasa mereka ni tadi belum akil balik, kita jalan tak tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Kita ajar tak mereka ilmu yang fardu ain. Isteri kita jaga tak agama mereka. Tuan-tuan, anak perempuan kita yang belum berkahwin, bagaimana pakaian mereka? Bagaimana syarak mereka? Lepas tak mereka ni fardu ain? Ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya. Jika mereka tak lepas tuan-tuan, Allah akan dakwa kita besok di yaumul akhirah. Dan mereka akan dakwa kita, kenapa kamu demikian? Ayah aku tak pedulikan tentang agama aku. Yang dia pedulikan tentang pendidikan sekular aku. Aku lulus SPM saja dia suka. Aku lulus UPSR dia suka. Tapi semayang aku lulus tak lulus dia tak ambil tahu. Wuduk aku lulus tak lulus dia tak ambil tahu. Perkiraan head aku lulus tak lulus ayah aku tak pernah ambil tahu. Bagaimana solat aku dia tak pernah ambil tahu. Puasa aku dia tak pernah ambil tahu. Dia tak pernah tanya pun. Tuan-tuan, ikhlas tuan-tuan. Siapa yang di dalam masjid ini yang pernah melihat anak perempuannya mengambil wuduk dan membetulkan dan mengesahkan bahawa ini wuduk yang benar pada ilmu fiqahnya, pada mazhab syafi'iyahnya? Siapakah seorang ayah di dalam masjid ini yang pernah melihat anaknya daripada mengangkat takbiratul ihram sehingga salam, memastikan bahawa salatnya benar, salatnya betul daripada sudut ilmu fiqahnya? Siapakah di dalam masjid ini yang pernah melihat isterinya mengambil wuduk? Ambillah wuduk sayang, abang nak tengok daripada mula sehingga akhir untuk memastikan wuduk kamu betul, supaya besok di akhirat kamu tidak dakwa abang besok di yaumul akhirah. Siapakah jika kita tidak lakukan tuan-tuan selama umurnya, mereka ini silap dalam wuduknya, dalam fiqahnya, dalam ibadahnya, mereka akan dakwa kita besok di yaumul akhirah. Ketika malaikat heret mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah, mereka ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, nanti dulu. Kenapa? Ya Allah, masa aku hidup dulu, suami aku tak pernah pun ambil tahu hal-hal ni, ya Allah. Dia cuma tanya dengan aku, dah masak belum? Dia cuma tanya dengan aku, baju abang dah gosok belum? Dia tanya hal-hal dunia aku je, ya Allah. Hal akhirat aku dia tak pernah pun ambil tahu sehingga aku mati, ya Allah. Nabi sebut, tiap-tiap pengembala dia akan ditanya apa yang digembalakan. Allah akan soal kita, orang yang di bawah kita. Seorang ayah ditanya hal isterinya, seorang suami ditanya hal isterinya, seorang ayah ditanya hal anak perempuannya, sehinggalah anak perempuannya berkahwin. Tuan-tuan, itu dosa kita dalam keluarga. Belum dosa kita dengan jiran lagi. Belum dosa kita semasa kita kerja dulu, tuan-tuan. Maaf cakap, kita dulu kerja betul ke tuan-tuan? Ke kerja kita dulu banyak tipu? Sepatut 8 jam, kita tak cukup masa, kita dah balik. Kita tak OT, kita tulis. Kita OT 3 jam, kita tulis 6 jam.
Betul ke kita kerja tu tuan-tuan? Kita tak makan daging babi tuan-tuan. Tapi kita makan gaji haram. Berapa tahun kita buat tu? Berapa tahun kita berkhidmat tu? Kita berkhidmat 25 tahun. 25 tahun kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita tak ada dosa. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita bagus. Rupanya kita dalam pandangan Allah, malaikat yang mencatat amal baik dan amal jahat sentiasa mencatat setiap perkara yang kita buat. Kita lupa malaikat catat amalan kita. Besok kita balik, kita akan tanya Allah, ya Allah, mana amalan amal saleh aku ya Allah? Mana semayang aku ya Allah? Mana baca Quran aku ya Allah? Allah kata tak ada. Tolak itu, tolak ini, tolak itu. Dulu kita pernah beli rumah dengan cara riba. Allah lupa ke tuan-tuan? Tak. Kita beli motor dengan cara riba. Kedai Cina tuan-tuan, cara Islam ke? Kita beli motor tu cara Islam ke cara riba? Allah lupa ke tuan-tuan? Apa yang disebut oleh Nabi, orang yang pengamal riba ini amal salehnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak lupa, tapi kita lupa. Tak apa Ustaz, 3 tahun aja masuk neraka. Saya kuat Ustaz, masuk neraka 3 tahun, tak apa Ustaz. Saya beli motor kedai Cina riba, tak apa Ustaz. Janji saya dapat motor. Riba pun riba lah Ustaz. Neraka pun neraka lah Ustaz. Kadang-kala yang hafal Quran beli motor secara riba. Kadang-kala yang menyampaikan ilmu ini beli motor secara riba. Tuan-tuan, Allah tengok. Ke Allah buta tuan-tuan? Saja nak tanya tuan-tuan. Allah ni sifatnya buta ke sifatnya melihat? Kan sifat yang wajib pada Allah basar. Allah melihat, Allah tidak buta. Dan penglihatan Allah tidak ada dinding, tidak ada hijab. Benda ni kita tak nampak. Rupanya dalam masa beberapa tahun amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong, kita semayang kosong. Walhal Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang makin semayang makin jadi baik, makin semayang makin jadi baik. Kita lawan Allah. Rupanya semayang kita ditolak oleh Allah. Semayang kita sah. Rukun cukup, syarat cukup. Kita tak buat perkara yang membatalkan salat, sah. Sah pada fiqh, tetapi tidak sah pada Allah. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis lepas semayang, malaikat hafazah akan ambil, diangkat salat kita, jika tidak diterima salat itu lalu dilemparkan semula kepada yang empunya semayang, seperti mana kain buruk yang dilemparkan kepada tuannya. Saya dah betul semayang saya, bacaan saya dah betul tajwid, kenapa pula kena lempar balik? Rupanya ada beberapa perkara yang amalan kita tidak diterima Allah. Tentang tengok hadis tu, periksa balik. Betul orang mukmin dia rasa takut dengan Allah, ya Allah, kau terima tak amalan aku ni? Tuan-tuan, Sayyidina Umar tiap-tiap hari nangis. Sebab apa nangis?
Lepas dia buat ibadat tengah malam, dia angkat tangan dengan Allah. Ya Allah, ibadat yang aku buat ni, ya Allah, Engkau terimalah. Kau terimalah, ya Allah. Kau terimalah. Kita tak kan tuan-tuan? Sebab kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat. Hebat pada pandangan manusia tak pakai, tuan-tuan. Hebat pada pandangan Allah. Inilah yang dituntut oleh salafus salih, para anbiya, para rasul. Mereka ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hari ini dia suka kita, dan satu hari dia akan benci kita, tuan-tuan. Hari ini dia sayang kita, tapi satu hari besok bila dia benci kita, dia akan cerita semua keburukan kita. Ini manusia. Lepas itu tuan-tuan, jangan cari kemuliaan manusia. Jangan cari keredaan manusia. Carilah keredaan Allah, kemuliaan Allah. Dunia ni tak lama dah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok sekarang ni, zina berluar-luasa. Cerai lebih banyak daripada kahwin. Selangor banyak kes cerai, tuan-tuan. Allah angkat keberkatan hidup. Masyarakat semakin jahat. Kita kerap bergaduh sekarang ni sama-sama kita. Cuba kita bayangkan 40 tahun dulu hidup macam mana, tuan-tuan, kalau dalam satu kampung, seronok tak? Saya nak bawa balik lah. 40 tahun dulu, kita hidup dalam satu kampung, seronok tak, tuan-tuan? Seronoknya, ya Allah. Sekarang ni orang tak pedulikan kita. Kita nak mati seorang-seorang dalam rumah, orang tak ambil tahu dah. Sebab apa? Sebab diangkat oleh Allah kasih ini. Apabila zaman ini mula hampir nak dikiamahkan oleh Allah, maka Allah angkat kasih sayang sedikit demi sedikit dalam hati orang mukmin. Di antara orang mukmin mula tidak mahu berkasih sayang, benci membenci sesama kita sendiri. Inilah apabila zaman itu telah hampir jaga-jaga, tuan-tuan. Orang yang takutkan Allah, apa yang mereka sentiasa buat dan apa amalan orang yang bertakwa. Mereka suka bersedekah walaupun dalam keadaan diri mereka itu sempit. Bukan masa dia banyak. Masa dia sempit lah. Walaupun dirinya sempit, dia bagi juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia yakin dengan janji Allah. Allah takkan biarkan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Saya kongsi, tuan-tuan, dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan saya buat sekolah? Mungkin sebahagian tuan-tuan tak tahu. Saya ada sekolah, tuan-tuan. Sekolah saya hampir 40 tahun. Sebulan lagi 40 tahun. Sebulan lagi, tuan-tuan, 40 tahun. 40 tahun kami buat. Saya tak minta yuran bulanan dengan pelajar saya. Tak ada satu sen saya minta. Yuran makan, yuran minum, yuran api, yuran air, yuran tahunan, tak ada. Pelajar saya tak banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang 100 lebih, kadang-kadang naik 300. Tak banyak. Alhamdulillah, beroperasi sampai sekarang. Alhamdulillah. Masa pandemik 2 tahun ni, COVID ni, tuan-tuan, sekolah lain tutup, sekolah saya buka. Sekolah saya buka, tuan-tuan. Pelajar saya ada 150 orang masa tu. Bila dah masuk fasa 4, baru saya bagi cuti. Sebulan. Sebab dia orang lama tak balik. Dekat 2 tahun tak balik jumpa mak ayah. Alhamdulillah. Allah tak biarkan kita. Allah tetap bagi makan. Alhamdulillah. Api air tak potong, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan.
Sebab apa? Sebab Allah ajar kita dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, berusaha beramal akan amalan orang yang takutkan Allah, Allah akan bagi jalan kelepasan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan rezeki yang tidak tahu dari mana jalannya. Tuan-tuan, Allah pernah bohong kita tak? Selalu yang bohong kita Allah Ta'ala ke orang, tuan-tuan? Selalulah yang bohong kita. Allah Ta'ala tak pernah bohong kita, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, itu yang disebut oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Bila Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan cukupkan keperluannya. Ini janji Allah, tuan-tuan. Janji Allah. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita hafal Quran, kita tak yakin dengan Quran, batal tak? Kita baca Quran, tapi kita tak yakin dengan Quran, batal tak iman kita? Sajalah saya tanya tuan-tuan, dalam sejuk-sejuk ni, kita baca Quran, tapi kita tak yakin dengan Quran, masa ketika kita tak yakin itu mati. Al-Quran ni tak payah satu ayat. Al-Quran ni satu huruf cukup. Kita tak yakin satu huruf dengan Al-Quran kalau satu ayat, ayat sedekah tak yakin, ayat semayang yakin, ayat haji yakin, ayat aurat tak yakin, ayat mengumpat, orang yakin tentu dia tinggalkan. Ayat hasad, ketika kita mula tidak yakin dengan ayat Allah, mati. Agak-agak boleh tak man rabbuka? Kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, Masya Allah. Siapa orang yang bertakwa? Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Tahan marah walaupun disakiti. Dia nak marah, dia tahan, dia tahan, dia tahan, dia tahan. Tuan-tuan, nak jadi orang baik susah, tuan-tuan. Nak jadi orang jahat senang. Orang baik, dia boleh jadi jahat dalam 5 minit je. Tapi orang jahat nak jadi baik 5 tahun pun susah. Tapi nak jadi jahat senang, tuan-tuan. Dalam pada buat baik, kita boleh buat jahat. Dalam pada kita buat baik, kita boleh buat jahat. Kita dah semayang 5 waktu di masjid, kita boleh bergaduh sama-sama jiran. Tak susah pun, pasal buah durian je, tuan-tuan. Alah, buah durian 2 biji. Kalau kita sedekah kan dapat pahala. Tapi menjadi asbab untuk kita dikeluarkan daripada syurga, untuk masuk ke dalam neraka Allah, asbabnya buah durian je, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita sendiri tak nampak dan tidak peka dengan perkara ini, besok takut kita kat sana susah. Lain tak ada masalah, tuan-tuan. Susah dalam dunia ni senang aja. Sekarang lagi senang. Kita susah, kita buat status Facebook.
Tak kan? Sekarang kan, kalau dulu susah kan, orang tak tahu kita susah. Sekarang dah senang. Kita susah, tak boleh bayar, ya. Kata tak boleh bayar, kata apa itu ini, katakan ya. Nak beli pampers anak tak ada duit kan. Lalu kita letak dalam Facebook, saya susah nak beli pampers tak boleh. Betul tak? Sekarang kan senang kan? Senang nak cakap dengan orang. Kalau kita dulu macam mana tuan-tuan? Zaman saya, zaman tuan-tuan lagi lah. Zaman saya, anak saya pakai napkin lagi. Napkin yang putih tu. Zaman saya dulu, zaman anak saya. Zaman anak saya dulu, pakai napkin lagi tuan-tuan. Tak cukup napkin, kita potong kain batik orang rumah kita. Jadi lampin. Macam mana nak mengadu? Kita mengadu dengan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang tak. Kita ngadu dengan orang banyak. Isteri saya begini-begini, mengadu dengan Facebook. Facebook pun jawab, teruknya isteri kamu. Kita tak boleh bayar kereta, kita mengadu dengan Facebook. Facebook pun jawab, memang sekarang memang macam tu, zalim. Pernah kita mengadu, saya dah umur 50 tak boleh bangun malam, pernah tak mengadu? Saya dah umur 50 tak boleh baca Quran, pernah tak mengadu? Saya dah umur 50 tak boleh istiqamah semayang sunat duha, pernah tak mengadu? Saya umur 50 dah ni, saya tak boleh berhenti mengumpat, boleh tak mengadu? Tak cakap pun, yang kita mengadu semua hal-hal dunia. Lalu kita salahkan Allah Ta'ala. Tak mengadu pun dengan Allah, tak cerita pun dengan Allah. Ya Allah, aku ni dah tua. Aku baca selawat satu hari tak sampai 100 pun. Ya Allah, aku ni dah tua. Aku baca tahlil tak sampai 100 pun sehari. Kalau dulu ada tuan-tuan, masjid buat maghrib subuh. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi Allah Ya Latif. Tuan-tuan ingat tak? Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Yang muda mungkin tak ingat kot. Orang-orang lama, bila masa kita dengar lagi ni tuan-tuan? Tarhim dengar tak lagi sekarang? Mana ada orang yang buat tarhim, orang tak baca dah. Sebab dah ada CD. Tak? Dulu pagi-pagi pukul 5 sebelum subuh, kita dengar Bilal. Kan? Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tuan-tuan, Nabi cakap dalam hadis kan, waktu sahur, siapa minta dengan aku, siapa ada hajat dengan Allah, hajatnya dikabul. Siapa yang istighfar, dosanya diampunkan. Ini waktu sahur. Sebab itu orang dulu tuan-tuan, waktu sahur dia doa. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kasihankanlah kami ya Allah. Wa'afina wa'fu anna.
Afiatkanlah kami ya Allah. Maafkanlah salah kami ya Allah. Tiap-tiap pagi Bilal minta ampun untuk orang satu kampung. Sekarang tak ada orang dah minta ampun waktu sahur. Tak ada siapa dah minta dikasihankan oleh Allah. Dulu tiap-tiap pagi, ya Allah, kasihankanlah kami. Irhamna, irhamna, irhamna. Tak ada dah. Jauh ya kita, tuan-tuan. Jauh dah kita, jauh dengan Allah. Berjayalah tuan-tuan golongan-golongan yang menidakkan zikir lepas sembahyang. Mereka tak dapat menghilangkan terus zikir lepas sembahyang, tetapi mereka berjaya mengurangkan zikir selepas sembahyang. Mereka berjaya tuan-tuan. Mereka berjaya. Mereka memang tak dapatkan menghilangkan wirid lepas salat. Tapi mereka berjaya mengurangkan. Makin kurang. Besok kurang. Hilang. Kita leka tuan-tuan, tarhim dah hilang. Besok hilang lagi. Ketika hilang itulah turunnya azab Allah. Kemudian sikit lagi tuan-tuan. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat orang bertakwa. Maafkan salah semua orang. Ya Allah, aku maafkan salah semua orang yang pernah buat salah dengan aku. Ya Allah. Kita cakaplah dengan Allah. Ya Allah, Engkau lagi maafkan hamba-hambamu. Siapa aku, Ya Allah? Orang ni buat salah dengan aku sikit aja, Ya Allah. Aku buat salah dengan Engkau lagi besar, lagi banyak. Tapi Engkau ampunkan, Engkau maafkan. Dulu masa muda aku tak semayang pun. Tinggal semayang sebab kerja, tinggal semayang sebab kahwinkan anak, tinggal semayang. Kau tak marah pun, kau bagi lagi aku hidup. Kita kata apa? Tak apalah, sekali-sekali kahwinkan anak, tinggal semayang. Anak kita pun tinggal semayang, kita pun tak marah, tak apa. Pengantin sehari masuk neraka, apa salah? Macam mana nak semayang tuan-tuan kalau make up dah tebal? Tak tahulah kan. Sebab make up mahal tuan-tuan. Sekali make up 400-500. Takkan make up pukul 11 Zuhur nak padam. Sayanglah tuan-tuan ni tak. Alang-alang masuk neraka, biar masuk neraka jahanam. Alang-alang panas, biar panas terus. Tapi kita seorang ayah, kita diam ke, kita seronok ke, kita suka ke, kita marah. Masa kita kahwinkan anak tu, anak kita macam tu, kita seronok ke, kita suka ke, kita marah. Kakak buat macam ni, Allah marah. Ke kita suka tuan-tuan? Besok Allah tanya kita di akhirat tuan-tuan. Allah tak lupa kesalahan kita, percayalah. Allah tak lupa kesalahan kita, percaya tuan-tuan. Kalau 5 orang anak yang kita kahwinkan, berapa lama tuan-tuan kita nak masuk neraka Allah?
Sekarang tak apa tuan-tuan, sebab kita tak mati lagi. Besok kita masuk dalam liang lahat, kita menjerit tuan-tuan. Tuan-tuan pernahkah dengar Rasulullah lalu tepi liang lahat, Rasulullah berhenti nangis? Tuan-tuan pernah dengar kan hadis tentang pelepah tamar? Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar lalu di tepi perkuburan. Sayyidina Abu Bakar berhenti tuan-tuan, berhenti Sayyidina Abu Bakar. Dia lalu tepi perkuburan, Sayyidina Abu Bakar berhenti. Sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kenapa berhenti? Sayyidina Abu Bakar diam dan Sayyidina Abu Bakar nangis. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku mendengar akan orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar kata, aku dengar orang tengah kena azab. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? So kat dalam sana kita minta tolong. Tolonglah. Tolonglah ya. Tolonglah mak. Tolonglah Along. Kak Cak. Tolonglah. Tapi anak kita tak dengar. Anak kita tengah sibuk paraid harta pusaka kita. Kemudian diorang gaduh tuan-tuan. Diorang gaduh. Kita kat dalam kubur, kita minta tolonglah mak. Mak susah. Kita pula yang laki-laki, tolonglah ayah. Ayah susah. Masa hidup kita tak nak kumpul tahlil sendiri, selawat sendiri, tasbih sendiri. Kita sibuk dengan benda lain. Besok masuk dalam kubur, patutlah Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Buatlah ibadat sampai datang yakin. Yakin tu apa? Mati. Mati itulah tempat yakin. Ada tuan-tuan, tak ada yang selamat. Kubur ni bukan tempat seronok tuan-tuan. Tak seronok. Kubur ni sunyi. Dan sekali tuan-tuan pergilah duduk kubur. Jangan tunggu orang mati. Tuan-tuan pergi sana duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang. Kalau ada kubur mak tuan-tuan, tuan duduk situ. Lepas isyak ni pergilah. Kata takutkan Allah. Lepas isyak pergi duduk tepi kubur. Mak, cakap begitu. Besok aku pun macam mak juga. Orang semua tinggalkan mak. Tapi masa aku tak sampai lagi mak. Nanti aku sama-samalah dengan mak. Anak-anak aku pun akan tinggalkan aku macam aku tinggalkan mak dekat sini. Besok aku rasa macam mak rasa. Anak aku tak tengok aku. Aku pun tak tengok mak pun. Aku pun tak baca Fatihah untuk mak pun. Mana ada tuan-tuan hari-hari kita baca Fatihah untuk mak kita, untuk bapak kita. Dia tunggu Fatihah kita. Dia tunggu aja. Mana ni hadiah dari anak aku? Mana ni hadiah dari isteri aku? Hadiah dari suami aku? Tak ada. Tak apalah tuan-tuan. Kita orang hebat kan? Kita rasa kita selamat di sana. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, tuan, Masya Allah, apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir ini, sebahagian tuan-tuan mungkin dah dengar, tapi mungkin semua tak dengar.
Tapi yang dah dengar pun tak apalah. Nabi kata siapa yang baca zikir ni 25 kali maghrib, 25 kali subuh, jika dia mati pada hari tu, mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Saya tak nak simpan, tuan-tuan. Saya tak nak simpan apa yang saya ada. Tak guna pun, simpan. Nak buat apa? Kita nak semua orang yang pernah kita kenal sama-sama dapat mati dalam fitrah, mati dalam Islam. Mati dalam Islam bermakna mati dalam husnul khatimah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ada satu lagi Nabi sebut, siapa yang sebelum takbiratul ihram baca doa ni, maka matinya dalam keadaan syahid, kata Nabi. Nabi doakan dia dapat mati syahid. Mati syahid ni mati husnul khatimah. Apa dia, tuan-tuan? Sebelum kita nak semayang, kita berdiri dulu kan. Kemudian kita yang baca ta'awuz. Sebelum nak takbiratul ihram, sebelum nak usalli, kita baca sekejap, pendek je. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Sebelum nak usalli tu, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Sekali cukup. Nabi doakan orang yang membaca doa ini matinya dalam keadaan syahid. Tak dapat syahid dunia akhirat, dapat syahid dunia jadilah. Lepas seksa kubur. Dan apa lagi, tuan-tuan? Nabi bagi kita macam ni, kalau kita tak rebut peluang, Allah ruginya. Dan tak akhir, malam ni saya nak ajak seluruh yang hadir pada malam ni, lepas semayang ba'diyah isyak, selepas semayang isyak, saya ajak semua orang, khususnya anak-anak muda yang hadir. Kamu tengah kuat, mungkin orang tua, mungkin mereka kata kaki dia tak kuat, gaut. Saya ajak yang muda-muda ni, khususnya lepas semayang isyak, kita semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Jangan cepat-cepat kita nak keluar. Sebab ini habuan, bahagian yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap apa? Siapa yang semayang ba'diyah isyak 4 rakaat, menyamai dengan dia salat pada malam Lailatul Qadar. Ustaz, malam besok ada, malam besok belum tentu kita hidup. Yang pasti sekarang kita masih hidup. Saya ajaklah semua orang malam ni. Malam ni semua orang, kalau boleh kita jangan keluar daripada rumah Allah ini. Kita semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, kita mengharap keredaan Allah. Kita cakap dengan Allah, ya Allah, kalau inilah isyak aku yang terakhir,
terimalah ibadat aku ya Allah. Sebab kita tak tahu lepas ni kita jadi apa, kita tak tahu. Kita minta dengan Allah. Saya harap sangat mudah-mudahan semua yang hadir malam ni jangan kita keluar sebelum kita dapat mendirikan sembahyang solat ba'diyah isyak 4 rakaat. InsyaAllah tuan-tuan Alhamdulillah ya Arhamar Rahim. Terakhir, tuan-tuan tolong doakan saya. Saya dapat mati husnul khatimah. Saya doakan tuan-tuan juga dapat mati husnul khatimah. Mudah-mudahan besok kita mati Allah redha kita dan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ini ya Allah, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan salah, yang penuh dengan kekotoran, kekejian, maksiat ya Allah. Kami minta ampun dengan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Saki-baki umur kami yang kami tak tahu tinggal berapa hari nanti ya Arhamar Rahimin. Kami nak Kau jemput menghadap ke hadrah-Mu ya Allah. Jadikanlah baki umur kami dapat buat baik ya Allah. Berilah kekuatan atas kami untuk buat amal saleh ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami untuk berhenti daripada berbuat kejahatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lalai-lalai kami Kau berilah kami peringatan dan petunjuk ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, sakit-sakit kami Kau sihatkanlah ya Allah. Segala masalah kami Kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah. Ya Allah, kami minta husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, walaupun kami ni jahat ya Allah, walaupun kami malas beribadah ya Allah, tapi kami mohon ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami husnul khatimah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami hamba yang tidak layak untuk masuk syurga Engkau ya Allah, keluarkan kami daripada neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah rahmat atas isteri dan anak-anak kami ya Allah, atas cucu kami ya Allah. Jadikan kami orang baik ya Allah. Jadikan isteri kami orang baik ya Allah. Jadikan anak kami orang baik ya Allah. Jadikan menantu kami semua orang baik ya Allah. Jadikan cucu kami semua orang baik ya Allah. Jadikan adik-beradik kami semua orang baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.